Hai, berjumpa lagi dalam channel saya. Saya Samsudin bin Sulaiman, konsultan pembinaan anda. Dalam video kali ini, saya akan bercerita dengan anda berkenaan 7 perkara yang anda perlu ambil kira apabila anda ingin melantik seorang kontraktor pembinaan. Yang pertama, pastikan kontraktor yang anda lantik itu berdaftar dengan CIDB, berdaftar dengan PBT dan juga agensi-agensi yang berkaitan seperti TNB, syarikat air dan juga syarikat kumbahan. Ini adalah bertujuan supaya ia bagi memudahkan urusan bagi mendapatkan kelulusan CCCC anda, Certificate Completion and Compliance. Perkara yang kedua, pastikan kontraktor yang anda lantik itu memiliki pejabat ataupun sekurang-kurangnya kad yang mereka beri kepada anda itu menunjukkan alamat di mana ia beroperasi. Tak kiralah dia beroperasi daripada rumah pun tidak mengapa. Yang penting anda boleh hubungi dan anda boleh cari mereka apabila anda menghadapi masalah. Ini bagi bertujuan bagi mengelakkan masalah kontraktor hilang, tidak dapat dihubungi, tidak dapat dijumpai apabila sesuatu masalah itu berlaku. Seterusnya, yang ketiga, dari segi kemampuan syarikat yang akan membina rumah anda. Kemampuan dari segi kewangan adalah perkara yang paling utama. Kewangan itu tidak semestinya dalam bentuk wang ringgit. Ia mungkin dalam bentuk overdraft. Ia mungkin dalam bentuk kredit daripada supplier, pembekal, ataupun dengan ada mesin-mesinnya sendiri. Juga perlu diperhatikan kemampuan dari segi teknikal. Adakah kontraktor tersebut boleh membaca plan? Adakah kontraktor tersebut memahami apa kehendak dan keperluan spesifikasi yang hendak kita bina? Seterusnya, yang keempat, adakah kontraktor yang anda pilih itu berani ataupun willing ataupun dengan sukarela akan memberi jaminan ke atas pembinaan yang telah dibina. Standard industry practice, sekurang-kurangnya kontraktor yang membina itu perlu memberi 1 tahun jaminan. Tapi kebiasaannya untuk bangunan ia adalah 2 tahun. Untuk peralatan mekanikal dan sebagainya dan juga elektrikal, ia biasanya 1 tahun sahaja. Seterusnya, langkah yang kelima, kontraktor yang akan anda lantik mesti mampu menyediakan sebuah harga ataupun tender yang akan anda keluarkan melalui arkitek, dan mereka dapat memberikan, sekiranya anda tidak melantik arkitek, mereka mampu memberikan sebuah harga yang terperinci, yang tetap. Macam mana yang terperinci, yang tetap tu? Saya bagi contoh. Katakan anda nak membuat pendawaian dalam pembinaan tersebut, dalam pembinaan rumah tuan-tuan tersebut, ada perlu dibuat pendawaian dan juga kerja-kerja perpaipan ataupun kita panggil plumbing. Biasanya sebahagian besar kontraktor dia akan letak untuk elektrikal, dia akan letak lamsam. Apabila perkataan lamsam, ia akan mengundang 1001 perkara. Klien akan beranggapan lamsam itu adalah termasuk dengan fitting, iaitu lampu-lampu, switches dan sebagainya. Tetapi mungkin pada kontraktor dia tidak termasuk. Di sinilah pentingnya disediakan sebuah harga yang lebih terperinci. Contohnya, berapa bilangan lampu, berapa bilangan soket, adakah lampu itu termasuk sekali dalam harga yang diberikan, adakah tuan rumah perlu menyediakan lampu sendiri, adakah soket itu, jika soket pun diberikan, apakah standard soket yang diberi, adakah berdasarkan kepada normal market ataupun mungkin menggunakan standard yang lebih tinggi seperti switches yang berkala-kala dan sebagainya. Seterusnya, perkara yang keenam. Perkara ini saya yakin tidak ramai kontraktor yang mampu menyediakannya, iaitu testimoni. Tidak ramai kontraktor yang boleh ataupun dengan sukarela menunjukkan kerja-kerja yang telah dilakukan dan dengan sukarela menjemput kita datang ke tempat atau projek atau tapak yang sedang dibina ataupun yang telah beliau siapkan. Sekiranya ada, mungkin anda boleh bertanya kepada pelanggan tersebut secara senyap-senyap ataupun di belakang tabir, anda tanya kepada pelanggan tersebut bagaimanakah kualiti yang telah dihasilkan, bagaimanakah prosedur perolehan, adakah mudah dan sebagainya. So itu menjadi panduan kepada anda dalam memilih kontraktor.
Dan terakhir sekali, adakah kontraktor yang anda akan lantik ini bersetuju untuk membuat perjanjian secara bertulis, secara hitam putih dan ditandatangani oleh kedua pihak? Kerana dengan perjanjian, ia akan mengikat kedua-dua pihak secara perundangan. Dan apa yang perlu terkandung adalah spesifikasi, harga yang detail, perincian harga, terma-terma seperti tempoh siap, bayaran, berapakah bayaran dan juga jaminan. Dan juga ganti rugi kelewatan sekiranya kontraktor memungkiri janji. Itu adalah antara perkara-perkara yang anda perlu ambil perhatian. Okey, itu saja untuk video saya kepada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada anda semua dan berguna dalam pemilihan kontraktor bagi membina rumah impian anda. Hingga kita jumpa lagi dalam video seterusnya, iaitu topik bagaimana hendak menentukan desain rumah anda. Stay tune untuk next video. Jumpa lagi.